Look at me go. Yes. Apa khabar semua? Jangan risau. Kalau tak ada Ghostan berbulu dengan Ben, tetap bersama dengan anda. Minggu yang cukup indah. Minggu yang cukup meletakkan seri di muka saya dan juga ramai fans Newcastle United di luar sana. Melainkan kalau kau fans Arsenal mungkin sukarlah untuk menelan apa yang akan dilalui oleh co-host saya dalam show ini dalam sejam yang akan datang. Tetapi hakikatnya, orang kata dalam bahasa Inggeris, hold that. Bila dah kalah tu, hold that lah kan. Tapi ceritanya sebelum kita masuk ke dalam topik berkaitan dengan Newcastle dan Arsenal, kita nak sentuh dulu tentang bagaimana anda boleh menyaksikan Berbulu dengan Ben. Kita ada podcast di mana korang boleh mendengarkan di Shop Podcast. Ada dekat Spotify, ada dekat Apple Podcast, ada dekat Astro Go. Kalau korang nak ulang balik episod yang korang dah terlepas. Okay, pada waktu yang sama, korang boleh call juga kami. Yes, aku nak dengar sendiri daripada fans Arsenal. You know, mungkin korang masih lagi Alasan FC, ataupun korang adalah Odegaard FC, ataupun korang adalah Next Season FC. Dengan cerita korang dah masuk satu program baru dalam Netflix yang bertajuk Gajah di Atas Pokok yang sering terciduk. Musim ke-10, musim yang ke-6, episod yang ke-10 dengan cerita lah yang kita akan bincangkan kejap lagi. Tapi lebih penting adalah nombor telefon ini, 0389578463. Call kami untuk berborak segala-galanya tentang topik-topik Liverpool, Manchester United, Ruben Amorim, Ruben Devandren, saya, juga Arsenal, Newcastle dan Selangor, Nizam Jamil yang akan menjadi tumpuan seketika nanti. Okey guys, tak mau lengahkan masa. Hari ini macam biasa, kita ucapkan selamat datang kepada Elif Amira yang hampir tak datang kerja. Hampir. Sampai topik, kau nak tahu Man, dia punya bitter dia Man. Sampai penerbit aku suruh dia letak topik dalam IG dengan Twitter dia pasal Arsenal, dia tak buat. Dia tak repost. Okay, wait. Dia repost lah tak buat. Okay, IG activate jap. Kenapa kau deactivate IG kau? Bukan sebab Arsenal. Habis sebab apa Eli? Sebab perlukan, I just need a break kejap je. Tapi Twitter kau ada. I turn off sebelum game. You know what? Patutlah bila aku tag dia Man. Bila aku tag dia, tak boleh nak tag dia. Aku pelik. Hilang. Bukan masuk gua guys. Kita takkan sebab Arsenal kalah terus deactivate IG. Bukan masuk gua. Serius. I dekat sini, I datang kerja. I datang dengan hati terbuka. Kita bincangkan. Kita bincang. Aiman Sekaci, apa khabar? Okey. Sihat, alhamdulillah. Tapi aku tak setuju pasal kau cakap pasal gajah tu, sebab gajah tu tak ada kat atas pokok pun lagi. Kan tu aku cakap Dia gajah tak naik pun lagi. Oh, okey. Bukan dia terciduk. Dia tak naik pun. Bukan dia terjatuh dari pokok tu. Dia tak jatuh, tapi dia dah memang terjatuh. Okey, kita akan ceritakan tentang episod ke-10, musim yang ke-6. Bismillah. Gajah di atas pokok yang terciduk. Sebelum itu, kita saksikan ni dulu. So the 10th match round of the Premier League campaign opens with a very attractive fixture at the so-called Cathedral on the Hill between Newcastle United and Arsenal. A story built around an early goal, just 12 minutes played when Gordon produced one of the crosses of the season, and it was met with a header of equal quality and power by Alexander Isak. Towards the back post, somehow repelled absolutely on the line, and then Timber's follow-up is blocked. Here's Joe Willock again. And still Declan Rice. Took a wobbly deflection. Saka. Super cross. But Rice cannot convert the opportunity. A notable victory for Newcastle. A costly, worrying defeat for the title challengers of Arsenal. Newcastle 1, Arsenal 0. Well, what can I say? Tetapi okey, aku nak tunjukkan satu grafik kepada korang di mana ini adalah kedudukan top 6 dalam Premier League sekarang. Ya, sabar aku tahu Newcastle tak ada kat sini buat ketika ini, tapi beza aku nak bagi tahu konteks tempat keempat tu Chelsea duduk tu sampailah tempat ke-11, cuma dibezakan dengan 3 mata saja. Mengatakan betapa kompetitifnya Premier League pada musim ni. Tapi dalam semua tu kalau kau notice ada satu tim je yang tak ada Champions League trophy. Tim yang merupakan gajah di atas pokok yang dah mula terciduk pada awal musim. Patutlah. Tapi macam the same logic juga boleh katakan tak perlukan Champions League untuk berada di top 6. So macam mana? Memang kau tak perlukan Champions League untuk berada dalam top 6. Betul lah. Maksudnya macam like kita setaraf lah dengan kelab-kelab lain masih berada kat top 6 juga walaupun tak ada Champions League. I sumpah tak ada point. Memang poin yang kau bagi pun kita tak faham.
Nottingham Forest boleh ada 2. Kau bayangkan? Tapi macam mana dia duduk Tahniah lah. Liga tu? Betul. Tahniah. Nottingham Forest Aston Villa pernah menang kan zaman dulu-dulu lah kan, sebelum kita lahir. Sebelum korang lahir, aku rasa aku dah lahir waktu tu. Tapi cerita dia kat sini sekarang ni aku nak tanya kau Eli, adakah Arteta dan juga Arsenal memerlukan Dubai 2.0 di mana Salt Bay kena suap daging dekat dalam mulut Arteta tu baru nak jadi ke macam mana? Cerita sikit. I rasa nak Kita bagi kau cerita dulu lah. tak nak cerita you punya point yang you bawa lah. Tapi kita nak cakap pasal game. So ni musim ke-6 episod ke-10 ceritakan. Betul. Tapi takkan menggunakan logik yang sama. I rasa macam nak cakap, I takkan guna alasan macam like Arteta going through experiments ke everything ke. Tadi off record pun ada bincang sikit dengan Aiman. Bila like Pelik kau tak bincang pun dengan aku. tu tak berani. Sebab tahu kena tembak dalam show ni dah. Tapi dah tahu Budak macam- baik pun. Tapi dalam game lawan Newcastle dah tahu dah. Kita dah tahu Newcastle akan main macam mana, dekat St James Park macam mana. Cuma yang kita boleh nampak pattern yang slowly, I think Arsenal fans boleh nampak like kita orang dah slowly, kita orang ni as in Arsenal lah, pasukan saya. Dah macam going back to that pragmatic approach yang first season masa Arteta masuk dulu. Okay. Faham, tak nak guna alasan sure bila you tak ada personnel yang ideal untuk memainkan untuk bermain dalam playing style yang you nak, you terpaksa menggunakan variasi-variasi corak permainan yang lain, tapi hakikatnya memang perlawanan tu menunjukkan like bila you bermain dalam corak pragmatic and ketinggalan kat belakang memang susah you nak get back. Aku teringat balik Aiman last season bila Newcastle dan Arsenal berkesudahan kemenangan yang sama juga, angka yang sama 1-0. Kontroversi dia. Ya, waktu tu aku tak nafikan ada kontroversi gol yang dijaringkan oleh Anthony Gordon, tolakan Joelinton daripada belakang, bola keluar line lah apa semua, macam-macam screenshot yang keluar dekat social media berkaitan fans Arsenal yang menafikan kejayaan Newcastle. Tapi kau tahu Tuhan ni adil. Tuhan ada. Orang kata Tuhan adil. Betul, So bila Tuhan ada, Tuhan nampak. Okay. Tahun ni dia tak bagi apa-apa alasan dah. Kan? Kau nak kata bola keluar padang tak? Kau nak kata gol tu tak sepatutnya gol tak? Kau nak kata ref teruk tak? Apa alasan kali ni kau rasa? Aku merasakan, dia bukan alasan lah, tapi aku merasakan yang ini sebenarnya masalah Arsenal bukannya game baru ni, tapi dah bertahun-tahun yang mana okey, Ellie cakap pasal pragmatic approach dan sebagainya. Tapi aku merasakan masalah yang paling utama untuk Arsenal ialah ni macam ni. Every team, kau lawan lah siapa-siapa pun, kau boleh bolos. Masalah dia bila kau tak boleh score gol. Aku merasakan macam Arteta dia dah ambil ayat Sir Alex Ferguson tu terlalu makan sangat dekat dalam DNA dia, which is attacks win you games, defense win you championships. Problem is, bila kau defend dan kau tak boleh score gol, kau ada masalah. Sebab dah beberapa game sebelum ni pun aku tengok siapa outlet kau untuk kat depan tu. Sebab nampak macam ada ura-ura itu, tapi kau tak ada that someone, kau tak ada seseorang itu untuk sudahkan chances tu. Jangan cakap pasal ada Odegaard, tak ada Odegaard. Game ni of course tak ada Odegaard. Tapi bila kau tak boleh nak finish apa-apa saja yang Arsenal dah buat, penat babe. Orang macam Saka, orang macam Martinelli, penat babe. Tapi masalahnya ini bukan isu finishing. Ini isu chances pun tak ada. Sepanjang game bro, aku ingatkan balik satu shot on target saja. Itu pun dalam second half man. Yeah, Aku faham. Tak ada langsung shot on target. 80% daripada yang one shot on target tu disumbangkan oleh yang Declan Rice yang dia header yang dia miss tu. Tapi before Aiman nak teruskan, just nak cakap dari segi permainan yang bila kita tahu Arsenal memang datang dengan flare-flare creativity yang dah ada, yang Arteta dah slowly instill daripada musim-musim lepas. And then sure, kita tak ada creative outlet. Okay, fine, tak nak cakap pasal Odegaard. Tapi you bermain... Bukankah Bukayo Saka creative outlet kau selama ni dengan ketiadaan Odegaard? Bukankah Trossard bermain sebagai number 10 yang banyak create chances dalam beberapa perlawanan pun memang kita dah cakap benda ni. And you setuju bila any pasukan yang hilang 2-3 pemain yang creative dalam makers, game tu kau cuma hilang seorang je. Kau cuma hilang Martin Odegaard. true, tapi kita orang bermain dalam komposisi cara permainan Kau yang ada lain. semua player kau datang balik. William Itu Saliba kita orang main was cara back. defensive, Gabriel datang So, balik. we cannot even create chances bila kita orang terpaksa menahan sebab serangan bertalu-talu daripada pasukan kebanggaan awak tu. Memang betul. Serangan bertalu-talu. Kau tengok game mana ni, Eli? No, I'm saying kita orang bermain dalam cara bertahan. So it limited our chances Cuma untuk aku nak nak betulkan create chances. Newcastle tak ada buat serangan bertalu-talu. No, bila pun. cakap serangan bertalu bukannya direct chances atau yang dia orang create towards the goal. Memang we keep on being pressed kan? And our players were not ready for that at all, which is pelik. Sebab betul kita tengah nak try unpack ni, Aiman. Aku rasa persoalan yang serius harus ditanyakan di sini, Aiman. Which is? Sebab dah lama dah aku tengok Eli backup Arteta. Dah ramai golongan fans Arsenal yang akan backup Arteta. Okay? Ini dah tahun ke-6 dia. Macam aku cakap, dalam
musim ke-6 ni, episod yang ke-10, kita dah pernah merasakan momen seperti ini ketika William Saliba injured untuk jangka masa yang panjang 2 musim yang lalu. Kalau kau ingat lagi. Ya, betul. Di mana Arsenal seolah-olah kepincangan. And aku sangat faham kalau diorang tak menang Liga pun tu disebabkan oleh defenders tiba-tiba hilang. Okey, itu dulu. Itu dulu. Sekarang tak ada Odegaard, benda yang sama jadi. So, ini mengatakan pada aku yang dia tak ada game management ability untuk mengubah game. Bila kau kejar game, kau masukkan Jorginho. Sedangkan kau dah beli Kau ada Sterling. Raheem Sterling. Kan? Aku ada dalam aku ada masalah dekat situ. Masalah utama aku ialah masalah utama aku untuk Arsenal ialah dalam bertahun-tahun ni juga squad depth tu sebenarnya. Aku tak merasakan Arsenal ada squad depth tu untuk mencabar tim macam Man City. Even pun kita rasa kita ada squad daripada permulaan musim pun, tapi like now even kita boleh nampak pun the first substitute yang patut dimasukkan macam Tomiyasu pun tak available. Okay. And then Gabriel Jesus bukanlah jawapan kepada soalan-soalan dia yang masuk bermain dalam game kat Jesus Arsenal. bukan goal scorer. Dia masuk Not even Zinchenko kalau masuk. even if he was the goal scorer, he was not the kind of goal scorer yang kita perlukan Okay. untuk senario macam tu. Okey, kita tengok apa kata fans tadi. Sebab aku macam jawapan kau macam tak tahulah nak cakap apa. Okey. Kita tengok apa kata fans Arsenal. Ada yang fans Arsenal, ada yang bukan. Soalannya adalah adakah title race masih on atau off? Itu yang aku tanya dalam Twitter. So Matlo kata, Ash Pacino kata ni, title race still on if Arsenal ada beli players Januari nanti. If dia harapkan players yang sama until end of season tanpa backup seperti sekarang and new pure striker, then there is no hope for them. But based on performance sekarang, it's totally off jika dibiarkan masalah sama berterusan. Magnum 1410 masih on. Liverpool downfall will come soon. Arsenal awal-awal dah main City, Spurs, Villa, Newcastle dekat away, so ada home advantage next time. Itu aku setuju, tapi ayat pertama tu aku tak setuju. Aku tak faham kenapa fan Arsenal ni rasa macam dorang ni ada hak untuk mengkritik Liverpool yang merupakan champions. Are you champions? No, kau bukan champion. Liverpool dah pernah capai. Diorang dah challenge City bermusim-musim. 90 poin ke atas. Diorang dah pernah buat benda tu. Yes, diorang fall off last season. Kita tahu diorang fall off sekali, dua kali je. Tapi kalau kau fikirkan secara amnya dalam 6-7 musim, Liverpool antara pasukan paling konsisten dalam Premier League. Tapi I rasa kalau nak interpret tweet tu pun tak payah nak panjang-panjang sebab konteks yang tepat untuk kita translate apa yang dia nak cakap tu sebenarnya downfall will come soon tu dari segi mungkin jadual perlawanan. Sebab semua orang tahu Liverpool melalui jadual yang sedikit mudah berbanding dengan klub-klub lain, hence kenapa they are Chelsea, on top everything. Diorang dah draw dengan Arsenal. Diorang baru masuk another half of the first half of the season yang sedikit lebih tough lah daripada awal-awal. I rasa itu je yang dia nak cuba nak cakap. Tapi betul juga kalau nak cerita tentang darjah kesukaran untuk tim-tim ataupun title contenders tu, Arsenal mungkin antara yang susah jugalah sebab tim-tim yang kuat-kuat tu diorang jumpa awal. So mungkin akan ada ground untuk diorang kejar balik, tapi seriously Januari adalah waktu paling penting untuk Arsenal. Tapi I rasa timeline yang sangat penting untuk Arteta and pasukan nak reflect balik because okay fine berdasarkan darjah kesukaran perlawanan Arsenal had it a bit tougher than other teams. Benda tu pun also explain dan justify kenapa dalam 7 perlawanan yang sebelum ni pun kita orang punya open play chances were not that good pun. If anything I rasa timeline ni sedikit kalau lah Arsenal fans masing-masing nak mencari harapan boleh ke tak kita orang nak content title tu, like Arteta still ada masa untuk nak reflect balik apa benda because baru game ke-10. Aku tak beli benda pasal darjah kesukaran ni. Aku faham, yes, Arsenal punya jadual lagi teruk setakat ni dalam 10 game berbanding Liverpool yang mungkin lawan 2-3 tim je yang okeylah Chelsea dengan Arsenal je lah yang diorang dah temui kan sekarang ni kan. Tapi realitinya cara Arsenal main tu sebenarnya yang harus dipersoalkan. Dia bukan isu kau lawan siapa. Dia cara kau bermain dalam game tu. Bila kau tak ada shot on target langsung dalam 45 minit di mana kau mengejar game dan kau adalah title contender, apa itu mengatakan kepada awak? I rasa sebab sekarang the only player yang ada lebih kurang playing profile yang sama macam Odegaard hanyalah yang Nonary, like 17 tahun. Itu yang paling Arteta boleh utilize tapi you cannot push him to the extent sebab dia bukan Odegaard lagi dari segi itulah. Tapi I setuju. Betul. Sebab betul tadi I translate apa yang bercakap like cara bermain dalam 7 perlawanan at least sebelum ni bila kita tengok stats like percentage kita dalam create chances dalam open play sangat rendah. But also at the same time you tak boleh deny apa yang Arsenal dah tunjukkan bila diorang boleh bermain secara Arsenal secara asli lah orang kata. Lepas tu kita lawan dalam dikejutkan Manchester Aiman City dengan berita bahawa Edu akan meninggalkan Arsenal. Seolah-olah macam
mood dia macam dah tak sedap, lepas tu ditambah lagi dengan benda ni, which is Edu ni lah sebahagian daripada rebuilding Arsenal balik. Kan sebelum lagi Arteta masuk ke Arsenal kan, dia lah yang bertanggungjawab membawa masuk Odegaard, Martinelli, William Saliba antaranya. Kau boleh kata Declan Rice lah. Siapa yang tak boleh beli Declan Rice untuk 1 juta, kau boleh kata kan. Tapi realitinya dia yang bawa masuk player-player ni semua kan. Even Gabriel kan. Aku merasakan akan ada sikit masalah bulan Januari sebab macam aku cakap, di bulan Januari lah bulan paling penting sebab aku tengok pada first 11 Arsenal dalam beberapa game sebelum ni, memang masalah paling besar dekat situ dan recruitment perlu untuk on point. Tapi kalau betul kalau Edu dah gerak, next man up atau orang yang menggantikan tempat Edu ni, dia kena lebih genius ataupun lagi. Tapi aku nak tahu pendapat lagi kau ni tentang pemergian dia. Dia pergi pula bukan dekat tim Nottingham Forest semata-mata. Dia pergi kepada grup yang dimiliki oleh owner Nottingham Forest, which is Evangelos Marinakis, untuk memainkan peranan yang lebih besar. Secara tak langsung dia mengatakan pada semua orang kat sini yang job Arsenal ni tak sebesar job Forest tu ataupun job grup yang dimiliki oleh owner Forest tu. I rasa dari aspek komersial, I rasa it's a smart decision untuk dia nak naikkan dia punya level of business skill, commercial skill to another level, which Arsenal yang pada masa sekarang itu bukan diorang punya commercial direction untuk club. So kalau I think anyone dalam position dia pun bila dah dapat offer lebih baik and like expansion of opportunity yang lebih besar, it's a multifaceted club yang kita cakap macam club yang own oleh Kroenke pun dekat US and everything. Kita semua commercial sports dah move towards that direction pun. So I rasa Edu, I think atas commercial reason logik je untuk dia Ramai selalu nak cerita pergi. pasal benda yang elok kan. Yang buruk orang tak nampak. Tapi Apa yang buruknya pasal Edu, Ben? Search Nabri, siapa yang lepaskan? Oh bukan dia. I think Sorry, bukan Nabri before dia masuk Jauh kan. lagi, jauh lagi belakang. To be fair, a few decisions. Martinez dia yang lepaskan. Search Nabri before dia. Yes, aku salah bajet tu. Maafkan aku. Martinez dia lepaskan. Pierre-Emerick Aubameyang dijual percuma. Bukan jual. Dia tak jadi jual. Yelah, dia lepaskan secara percuma lah kan. So banyak decision juga yang boleh besarkan. Banyak signing-signing yang tak jadi. Jangan lupa nama-nama macam Nuno Tavares, apa semua yang tak berjadi. Ramai juga signing-signing yang tidak menjadi sebelum kau jumpa a few berlian-berlian. Tapi itulah asam garam bola sepak kan. Kau takkan jackpot. Kau takkan dalam 10 player kau jackpot 7. Mungkin kau akan jackpot 1-2 tapi orang kata itulah dalam dunia sekarang ni kau ada keupayaan ke sebagai seorang sporting director untuk dapatkan cuma 2 atau 3 daripada 10 yang kau beli? Bukankah itu dikira sebagai satu percentage yang rendah? I rasa banyak external factor. I rasa bila peratus you tak boleh nak translatekan macam direct commercial punya translation. Dalam dunia bola sepak banyak lagi external factor yang perlu diambil kira. Sebab kalau nak cakap pasal pemergian Aubameyang pun, kalau kita ada masa nak cakap pasal benda tu, we all know at that point like berapa banyak je club yang nak ambil dia directly masa tu. Untuk value yang dia ada, kenapa you nak go through another few months nak make sure the negotiation dapat go through, dapat bagi balik benefit yang ada untuk Arsenal. At that time, senang lepas percuma so he can move on to other bigger names. So banyak tapi from a business point of view tak smart kot. But business point of view tak merangkumi hanya business based decision. Dia banyak human or like factor yang perlu diambil kira or I think that's like ekosistem bola sepak sedikit unik. But you tak boleh nak tengok macam business world like 100%. It's Because very Arsenal unique. Football Club is a business. At the end of the day, suka tak suka, it's a business. True, but it's a football. It's a business that traffic Pierre-Emerick football world. Aubameyang adalah satu aset. Kan? To who, not to us anymore at that point. Untuk Arteta tidak, tapi dalam dunia bola sepak pada ketika itu untuk banyak klub dia adalah nilai dia. Sekarang tak ada value. Okay, tak apa. Kita lupakan Edu, kita lupakan nilai Edu. pun tak terlalu tinggi untuk Sekarang ialah dekat Marseille. Tapi maksud aku cerita waktu tu yang dia pergi ke Barca, dia terus perform apa semua. Kau ingat lagi kan waktu tu kan? Tapi kita nak cerita sekarang ni pasal Inter San Siro. 2 away game yang menanti Arsenal selepas ini. Inter dalam Champions League dan juga Chelsea yang Eli banyak hina dan kritik sebelum ni. Really? Kerana fan Chelsea banyak banter dengan dia pasal Kai Havertz lah apa semua selama ni kan. So, still. Jap. Wait. Satu lagi. Kai Havertz is never a 9. Kai Havertz tak pernah. Kita tak sempat cerita lagi pasal Kai Havertz main peranan dalam game tu. No, because he's beyond 9, Aiman. He's He's beyond more than 9. just- Sekarang ni aku tak tahu Kai Havertz main apa dekat St James Park itu. Betul, tak ada. Itu sebab aku marah. Dia jadi sebagai pencinta Kai Havertz. Dia jadi half number 10, half number 9, half Dia jadi midfielder. left back lah last season. Okey, lawan Inter Milan ni. Apa expectation kau lah taruh Inter bukan calang-calang dan kau tahu pedigree diorang dalam Champions League ni macam mana?
season di mana City menang Champions League, Inter lah yang bertemu mereka dalam final. Yang setaraf dengan I think kalau nak cakap pasal yang kita boleh kata lah like diorang boleh challenge City properly kan dari segi tu. Arsenal dari segi taktikal mungkin takkan menghadapi masalah besar sekarang ni, cuma nak kena point out the biggest thing dalam bilik laban. Like dengan personal yang Arteta ada, apakah taktikal yang paling efektif yang boleh diorang bawa untuk lawan? Tak, kau cerita, kau kan masalah kau Ellie. Kau Apa cerita dia? macam playing kau semua injured. So, No. dua orang je Calafiori Ya, and tapi Odegaard je. tapi I rasa sebab bila kita bincang Calafiori and Odegaard sahaja. kalau kita nak bincang pasal Arsenal dalam episod-episod lepas pun, everything kita cakap dinamik Arsenal bermain sebab diorang ada dengan kehadiran player-player tu. So sekarang ni, sebab tu I tak deny. Tapi also at the same time, I nak cakap like Arteta kalau dia tengah mencari jawapan dengan menggunakan variasi yang lain. Kau bayangkan, Man, so it goes back to my question. Man, kau bayangkan apa yang last season Arsenal boleh United, Newcastle ada injury crisis sampai 10 pemain tak ada tau. Ini baru 2-3 player. Yeah, and where they are tapi now. at this point, okay fine, kau nak kira Tomiyasu ke, dia bukan starter. Ben White is back. Calafiori je betul-betul tak ada Ben White dah ada. dengan Odegaard. So kau takkan tengok Thomas Partey kat situ. No, but also Aiman, I nak cakap kalau even though Tomiyasu tak di-consider sebagai starter pun untuk Arsenal, dalam bila dia available, 89% dia bermain sebagai first team So prediction player. kau untuk game lawan Inter ni? You tahu I tak suka jawab prediction, tapi mungkin Seri mungkin jawapan yang selamat untuk I cakap. Okay guys, kita kena berehat sebentar sebab bila kita kembali selepas ini, tim Aiman Skyci pula akan menjadi fokus dan juga title leaders lah sekarang. Put some respect lah on the name of Liverpool juga. Kita bincangkan kejap lagi. Today, the first Premier League game here of the post-Eric Ten Hag era. Today, this will be Ruud van Nistelrooy's Manchester United taking on a resurgent Chelsea. And Manchester United took the lead. Bruno Fernandes with a long-awaited first Premier League goal of the season for him. But Chelsea knew that a draw would lift them into the top four, and Moise Caicedo delivered a spectacular finish. Manchester United won, Chelsea won at Old Trafford. Itu dia 150 Vitórias Ruben Amorim yang akan menjadi pengurus Manchester United selepas international break nanti. Ialah Ruud van Nistelrooy diberikan 3 perlawanan kan, Leicester yang korang lauk 5-2 tak selaku. 5-1 5-2. Okey, lepas tu seri dengan Chelsea dan next game lawan dengan Leicester lagi tak selaku. Yes. Leicester dalam Premier League, which is your last game untuk Ruud van Nistelrooy lah. Okey, tapi cerita dia kat sini adalah yang aku nak sentuh sebenarnya adalah tentang bagaimana Chelsea sebenarnya kalau diikutkan dalam perlawanan ni Chelsea menukar 11 pemain tau ketika dalam Piala Carabao pertengahan minggu. So melainkan Noni Madueke yang main 33 minit dalam Carabao, diorang semua fully rested. Player diorang bertemu dengan Manchester United yang rata-ratanya semua first team starter yang main lawan Leicester. So sepatutnya kau menjangkakan Chelsea akan datang dengan lebih agresif dari segi corak permainan mereka, tetapi nampak seolah-olah Man United yang tak bernasib baik untuk pulang dengan satu mata. Aku boleh cakap kalau first half tu, kalau Chelsea buat something dengan possession yang diorang ada, diorang actually boleh hukum MU that first half done, finito. Tapi tak. So bila awal-awal second half tu nampak sangat-sangat macam aku pun tak tahu apa nak berlaku dalam second half tu. And then a freakish penalty sebenarnya yang boleh dapat hantaran cantik Casemiro tu, which is orang cakap Casemiro leave football before football leaves you. No, Casemiro tak hilang apa pun game ni. Sebab dia, dalam game ni tiba-tiba dia nampak macam bounce balik daripada apa yang berlaku bawah Ten Hag apa semua. Beliau antara yang nampak macam dapat balik mojo dia. And then penalty score, tapi masalah MU daripada dulu sampai sekarang ialah bila dia dah score Tak reti nak sustain. Tak reti nak sustain. Sebab 4 minit je. Tapi boleh cakap memang agak unlucky untuk tak menang sebab Rashford boleh score. Garnacho nampak gopoh sikit tiba-tiba. Which is faham kenapa. Sebab Garnacho antara yang sangat-sangat ditutup sepanjang game ni. Tapi nak cakap good for the neutrals, aku merasakan second half aku. First half
not really. I just nak cakap sebab tadi you kata macam Manchester United tak boleh nak sustain ataupun contain game better lah bila diorang dah leading 1 gol kan. Tapi itu kita tak nampak dalam perlawanan sebelumnya yang 5-2 tu. So I thought macam expected macam mungkin ada harapan dari segi okay ada satu langkah yang positif lah. Mungkin dalam game lawan Chelsea ni kalau diorang lead 1 gol awal pun ada kemungkinan untuk nak contain the game better. Tapi tak terjadi. Tak jadi sebab apa ni? Orang cakap benda tu freak jugalah. Siapa nak sangka Caicedo tiba-tiba open macam tu. Harus diingatkan apa yang Caicedo lakukan tu kan sekali dalam sejuta. Betul. Caicedo bukan jenis Tapi, manusia yang boleh score worldie. Itu gol pertama di musim ni. Tapi Ben, gol yang 1 dalam sejuta tu tiba-tiba terus justify 115 juta tu tiba-tiba Chelsea fans happy. Tapi bukan itu saja. Kau dah petik Caicedo kan. Kau dah petik Caicedo. Aku nak bagi stat sikit pasal Caicedo Dia melengkapkan 84% dari passes dia menang 9 perebutan dan kalau kau ikutkan dalam season ni setakat ni dalam 10 perlawanan Caicedo mencatatkan most tackle dan interception combine 51, most tackles won 61% perebutan yang dia menang antara yang tertinggi dan dia mempunyai joint most interception dalam satu perlawanan paling tinggi 7 kali lawan Newcastle dekat Stamford Bridge. Itu adalah interception paling banyak. So aku rasa season ni Caicedo, the real Caicedo dah sampai. Dan gandingan Caicedo dengan Lavia tu yang bernilai sekitar 173 juta pound tu dah mula nampak dan kau boleh nampak World Cup winner macam Enzo Fernandez tak boleh main lah. Sebab apa? Dua-dua ni tengah sedap. Dua-dua ni sangat tengah sedap. Itu sebabnya Chelsea pegang game untuk beberapa ketika. Cumanya aku merasakan yang aku tak tahu nak cakap macam mana sebab dia satu game yang agak pelik tau. United Chelsea yang baru-baru ni sebab memang biasanya manager bounce tu benar-benar berlaku dan itu kita boleh nampak dalam game lawan dengan Leicester. Tapi dalam game lawan dengan Chelsea nampak seolah-olah semua dah ada nafsu nak fight balik. Itu untuk United mungkin Bruno bawah Ten Hag season ni 0 gol 13 penampilan. Bawah Ruud van Nistelrooy 2 game 3 gol. Apa itu mengatakan kepada awak daripada waktu yang sama? Kau bayangkan performance yang kau nampak okeylah Garnacho banyak miss chances even daripada game West Ham sampailah game ni juga banyak miss chances dan sebagainya. So kau boleh kata tak bernasib baik sebab chances tu ada bukan tak ada. Perspektif tu like nak kata seorang player untuk miss chances tu sebab dia yang create chances tu juga. Dia yang buat sendiri. So percentage tu banyak tapi satu player nak bagi shout out like I think Mazraoui like kan signing yang I rasa the game tu nampak lah efektifnya berkesanan dia. Sebab tadi you guys tadi petik kalau Lavia, Palmer dengan Caicedo kan tu trio yang orang kata berkualiti tinggi lah dari segi like technically gifted, boleh receive ball under pressure and everything. Satu player yang boleh kacau that dynamic is that signing. Like apa you punya pendapat tentang ya, tu? sebab Palmer nampak senyap tu game tu. Sorry cakap, memang dia nampak senyap. Mazraoui dia tak benarkan siapa-siapa lepas dia. Cumanya dan sebenarnya Dalot juga. Diego Dalot pun sama. Bila kau petik Mazraoui ni memikirkan kepada aku betapa sesuainya player macam dia yang versatile, boleh main right back, boleh main left back. Hari tu aku ingat sama lagi Dalot Ten Hag guna dia as a number 10 dalam salah satu game lawan tu dah terlebih versatile ke siapa tak salah aku kan. Tu dah terlebih versatile. Point aku is dia versatile lah kan. Dan pada waktu yang sama memikirkan aku tentang Ruben Amorim dan bagaimana dia sebagai seorang manager yang dikenali dengan sistem intensity, high press, 3-4-3 yang suka main wingbacks. Rasanya Nusai Mazraoui akan sesuai bermain dalam sistem ni. Kau tengok statistik dia setakat ni, tak silap aku dalam 4 tim yang dia pernah bawa Casapia, Braga B, Braga dan juga Sporting, dia punya rekod kemenangan tak pernah turun bawah 70% bro. Dia dah menang Primeira Liga tu, Liga NOS 2 kali. Dia menang Piala Portugal. Cerita pasal gelaran semua dia dah menang lah. Tapi dia sendiri mengakui yang aku suka dia punya sifat humility, humble. Dan kan baru ni dia ada isu dengan salah seorang wartawan Gary Cottrell daripada England yang suruh dia cakap bahasa Inggeris tak lah faham. apa semua. Tak, dia pada aku dia belum keluar lagi. Dia ada kat mana? Dia still ada kat sana. So biarlah dia nak pakai bahasa dia ke apa. Pada aku ni benda tu childish lah. Dan tapi benda tu menunjukkan juga Ruben Amorim seorang yang macam mana. Dia dalam dia humble dia. Pendek cerita dia ada personality lah. Personality dia Benda ada. yang Ten Hag tak ada selama ni. Tak, dia macam ni. Personality tu ada juga. Tapi tak adalah personality yang nak cakap tiba-tiba era korang akan habis bila aku masuk. Tahu apa dia cakap? Dia cakap
expectation dekat United, kelab macam United confirm tinggi dan sangat tinggi bila kau start menang. Yang paling lawak dia cakap apa tau? Jangan pula bila kalau Sporting kalahkan Man City malam ni, diorang Man United fan mengharapkan aku ni jelmaan baru Alex Ferguson pula. Betul. Dia kata macam tu. Dia cakap So itu aku kata personality. Kan? And also, Tapi dalam personality tak tiba-tiba nak cuba nak belagak-lagak. betul, even cara dia cakap benda tu pun dalam cara yang macam dia dah tahu dah exactly what kind of shoes yang dia kena fill in dekat Manchester United. Ini a well-prepped candidate. Bukan candidate dah lah. A well-prepped name yang ambil alih Manchester United. I rasa kalau dulu mixed feeling, orang tak tahu nak excited atau tidak dengan Ten Hag. Tapi I rasa mixed feeling tu takkan ada untuk this new name. Satu-satunya manager dalam top 5 leagues dekat Eropah sekarang ni yang mempunyai perfect league record. 10 main, 10 menang, skor 35 gol. Cuma bolos 3 kali sahaja bersama dengan Sporting season ni. Setakat ni lah. Last season of course kita tahu menang Primera Liga. Dan kita tahu corak permainan dia, kita tahu high intensity 3-4-3 dan dia memang gemar untuk bermain sistem tu. So bila kau fikir Man United sekarang ni kalau Man, kau sebagai fan United, macam mana kau nak bentuk tim kau? Kalau kau bagi aku idea sekarang ni, back three kau siapa? The league maybe kat tengah. Kat tengah Fair. Kalau Lenny Yoro tu dah fit, Kanan. left Right centre back. Right centre back. Left. Bukan left Lisandro ke? Okey. Lisandro Martinez sebelah kiri. Okey, boleh. 3 ni. Cuma aku punya ketakutan ialah wing back. Mungkin kau cakap pasal Dalot Mazraoui? Okey, tapi dia orang bukannya jenis manusia yang memang orang kata wing back style. Dia orang adalah full back. Full back dan wing back pun ada perbezaan dia juga kalau kau tanya aku. So aku mengharapkan yang diorang boleh untuk adapt sebab dah terlalu accustomed dengan 4 back untuk kelab dan juga negara. Ya. Tapi dari segi individual memang kalau I boleh masuk, I rasa macam Amorim punya style dekat Sporting pun memang dia suka players yang runners. So kalau nak cakap pasal wingback ni punya banyaklah player. Okay, adalah, tak nak cakap punya banyak. Like adalah beberapa players United yang memang efficient gila as runners kan. So kalau wingback I think I akan letak Luke Shaw sebelah kiri. Ya, And then Kalau Luke Shaw tu nak main bola lagi lah. Kalau Dalot kat sebelah kanan. Okay. You know, and Højlund tu memang dia akan jadi favourite untuk lead the line kat depan. Memang sedap for dia punya Sekarang ni running masih through the teka-teki. channels Luke and Shaw dah everything. retired ke dia masih lagi main bola? Janganlah. Sebab teka-teki. Yelah, tapi mungkin bawa Amorim dia akan datang balik. Tak, sebab apa tau? Sebab apa tau? Okey. Tak takut sangat pasal Luke Shaw. Kalau dia ada. Takut pasal belah kanan ni. Memang Dalot boleh situ, Mazraoui boleh situ. Tapi siapa yang akan paling fit sekali untuk role ataupun corak permainan Ruben Amorim yang memang high intensity yang Cerita memang pasal fitness kan. Tim ni dulu adalah antara tim yang paling fit sekali di bawah Jurgen Klopp, tapi sekarang ni bawah Arne Slot mereka methodical lah orang kata kan. Untuk kita sembang pasukan yang merupakan top of the table pada ketika ini, kita saksikan ni dulu. Liverpool and Brighton meet in the Premier League. Two teams who are under new management, and the early signs are highly promising. Arne Slot and Fabian Hürzeler. Well, Brighton bossed the first half and loved the first half and loved this strike. What a hit from Ferdi Kadiolu. They might have added to that, but they didn't. And so often in football, you can pay the price for that, especially against a team like Liverpool. A little bit of fortune here, maybe with a slight touch, but it's Cody Gakpo's goal for the equaliser. And just over 2 minutes later, another moment of magic. And how many moments have there been like this from Mo Salah over the years to win the game for Liverpool? Game ni adalah satu game yang aku saksikan sendiri yang aku menyedari kau tak boleh write off Liverpool sebab dalam first half tu Liverpool punya hamba sampai level aku rasa Brighton sepatutnya leading 2 atau 3-0 sebenarnya dalam first half tu. Ferdi Kadioglu ada lebih daripada 2 chance dalam game tu yang dia score gol tunggal di mana Brighton leading. Tetapi apa yang menarik adalah macam mana kemenangan ni sebenarnya diinspirasikan satu oleh Arne Slot punya substitution, pemain gantian dia. Curtis Jones antara faktor besar selain Luis Diaz, selain Joe Gomez juga yang masuk sebagai pengganti Ibrahima Konate, dan the cop bro, the fans. Sebab ramai yang mengatakan selama ni Stadium Anfield ni dah ibarat satu tempat yang macam dah tak gairah, tak kecoh, tak meriah macam dulu.
Siapa ada cakap? ramai. Kau pergi Siapa tengok dekat cakap? social media banyak. Aku cakap. tak merasakan. Dekat UK. I tak Dekat UK ini adalah satu perbualan yang hangat Oh sekarang. really? Wow, aku tak tahu apa game yang diorang tengok selama ni. Itulah dia, Anfield. itu yang aku cakap. Aku tak setuju dengan kenyataan tu. Okay. Tu yang aku cakap dengan kau. So bila orang cakap macam tu, bila kau tengok atmosphere dekat Anfield lepas minit ke-65 tu, actually benda tu bermula kau tahu bila? Bila Estupinan cek pasal dengan si Trent. Dia Dalam game. kau dekat Anfield jangan try untuk cari pasal dengan mana-mana player Liverpool sebab sebelum tu pun dah bising, lepas tu apatah lagi pula kau tengah leading. Betul. Dan pada aku itu adalah benda yang mana-mana tim yang datang ke Liverpool kena belajar. Satu benda pasal suasana kat Anfield bertahun-tahun lamanya ialah kau jangan cari pasal dengan dia orang. Dan tapi kalau nak cakap pun pasal beberapa player dekat sini kan, aku sebenarnya sangat suka Federica Diollo. Betul. But okay, aku faham. Federica Diollo kita tahu dalam saingan masa Euro dia antara yang perform kan. Dan memang antara player yang dikejar ramai pada ketika itu adalah Brighton yang dapat. Brighton yang dapat lalas kan. Ataupun Brighton yang benar-benar buat offer lah. Tapi kat sinilah Eli aku nak highlightkan kau perbezaan antara Arsenal dengan Liverpool, which is why aku tak rasa. Boleh. Highlight lah Which is bersama-sama. why aku rasa fan Arsenal ataupun Arsenal sendiri tidak boleh memandang remeh terhadap cabaran Liverpool season ni, walaupun kau kena anggap tujuh mata tu dah jauh dia meninggalkan kau, sebab kau tengok squad depth dia orang. Betul. Game ni first half dia orang hamba juga macam kurang. Betul. Tapi bezanya Arne Slot ada option nak panggil daripada bench dia. Ya, tapi ada satu yang Arne Slot ada highlightkan juga dalam game Liverpool tu, like diorang tukar, dia kata saya buat perubahan sikit-sikit je dekat tactical dalam dressing room masa half time. Tapi apa yang the boys showed dalam second half adalah change of behaviour and attitude and mentality. And lagi satu, kalau boleh lah I nak bagi like shout out kat Van Dijk. Kita kena highlightkan the biggest difference yang dia dah provided dekat dia punya team season ni, or maybe like bawa Arne Slot. Dia punya passes nak split the defense tu like sangat-sangat obvious pun. Even I think diorang dia cakap dah pasal player Ryan, right? Ryan Gravenberch, right? Diorang stats menunjukkan 73 passes setakat ni 10 game. 73 passes, direct passes daripada Van Dijk alone. Kalau and then diorang tunjukkan perbezaan, kalau musim-musim lepas playing profile Van Dijk banyak kalau diorang nak buat passes, nak clear or anything, just nak build up progressive play, dia akan buat passes ke sideline dan siapa yang ada kat situ dia buka. Okay. But Tapi right now dia direct vertical terus ke tengah padang. Tapi Itu aku I boleh rasa cakap terus perubahan. terang lah, bukan Van Dijk, bukan Gravenberch yang mengubah game ni. Sebab first half Gravenberch yang sebahagian daripada midfield yang hambar sebenarnya bersama dengan Szoboszlai, bersama dengan McAllister. Okey, tapi Gravenberch tak teruk sangat lah. Selama ni Gravenberch antara memang, even ramai katakan, Liverpool fans akan katakan the best player untuk Liverpool musim ni setakat ni. Awal season itu. Tapi second half perubahan tu datang bila Curtis Jones, Luis Diaz, Joe Gomez masuk. Dan Hakpo sendiri yang memainkan peranan untuk menjaringkan gol. Curtis Jones punya assist untuk Mo Salah. Tapi kita ada seorang caller kat sini, fan Liverpool. Aku rasa dia mungkin lebih arif untuk share sikit pasal apa yang dirasa ketika menyaksikan game ni. Yuzaini, apa khabar Yuzaini? Khabar baik, Ben. Steady ya Yuzaini ya. Macam mana perasaan bila kau tengok Liverpool, sebab benda ni macam pernah berlaku sebelum ni dan ramai fan Arsenal yang meremehkan kedudukan korang dekat top of the table. Even tadi komen pun kita nampak. Komen dalam Twitter kan. So aku rasa macam diorang tak sedar ke yang korang ni ramai champion mentality dalam squad yang memang dah ada champions dalam, korang adalah champions kan. So kau rasa macam ni? Adakah korang dah layak dalam kategori title contender musim ni? Susah sebab kita orang tak ada Odegaard. Makan dalam habis. Tapi kau ada Curtis Jones, kau ada Ryan Gravenberch. Tak sukalah Yuzaini. Kau ada Wataru Endo. Hang out sekarang. Itu antara orang yang aku suka, Wataru Endo. Dia datang, dia tutup game. Betul. Dia yang memastikan korang dapat 3 mata semalam kan sebenarnya. Ya, sebab aku pun setuju juga Liverpool game sebelum-sebelum ni ada game-game yang tak berapa susah seperti lawan Bournemouth. Aku rasa kalau Liverpool menang dengan Bournemouth, bukan semua tim boleh menang dengan Bournemouth. Kenapa Bournemouth specifically? Tak, aku rasa orang luar banyak salah faham. Bournemouth ni bukan tim ayam tau. Season ni je dia seri dengan Aston Villa, last 3 game dia seri dengan Villa, kalahkan City, kalahkan Arsenal tau. Last 3 game Itu sebab dia sebut Bournemouth. Kau tak nampak lagi ke, Ben? Oh, okey. Sorry. Aduh. Sambung. Aduh. Sorry Yuzaini ya. Maaf lah. Tapi aku rasa Curtis Jones for the last 2 game dia memang step up lah.
Siapa? Mungkin Liverpool ni Curtis dia tak Jones. berharap pada satu player. Mungkin dalam period ni kau nampak Curtis Jones. Mungkin sebelum ni kau nampak Salah. Mungkin akan datang kau nampak pula mungkin Szoboszlai ataupun Gakpo akan step up. Dia akan ada period ni setiap player akan pikul tanggungjawab tu. Betul. Jadi dia tak terbeban setiap player. Okey. Yuzaini, aku nak ucap terima kasih Ya. kerana sudi call berbulu dengan Ben. Dengan jangan serik lah untuk call kita orang untuk bincangkan tentang Okey, Liverpool no di masa problem, yang akan Ben. datang. Okey, thank you, Satu Ben. benda yang aku Okey. nak sentuh dengan korang is Mo Salah Ya. dengan penglibatan 55 jaringan dalam season ni. Daripada start season lepas Okey. sampai sekarang. Kejut ke 55 gol dalam tak berapa bukan belas 55 gol, penglibatan Ya, dalam 55 jaringan, tapi dia langsung tak ada dalam senarai 30 Ballon d'Or. Kita terkejut kan. African Footballer of the Year pun tak ada dalam senarai, bro. So kau bayangkan? Tak tahu nak berapa, apa lagi yang dia kena contribute nak tunjuk dia punya style. Dia macam ni je. Dia macam ni je. Ballon d'Or tak payah sembang dah. Nah, Ballon d'Or ni tahu tepi je. Daripada tak berapa tahun lepas dah. Okey. Man, ni soalan untuk kau ni. Okey. Liverpool lawan Leverkusen pagi nanti. Aku sebenarnya lepas dah menang Bundesliga dengan Leverkusen season lepas kan, ramai fan yang memikirkan macam mana kalau dapat jumpa Liverpool dekat Champions League kan nanti, sebab dapat jumpa kat Anfield, Xabi Alonso balik Anfield, naratif dia sangat-sangat cantik. Cuma masalah Leverkusen season ni ialah konsistensi. Jadi raja seri pula tiba-tiba, tu satu. Dan satu lagi, kita kehilangan beberapa player yang orang kata key players dekat dalam tu. So dia ni bukan nak buat alasan awal, tapi aku tak merasakan yang Leverkusen ada dalam tahap terbaik untuk jumpa Liverpool yang sekarang ni. Sebab Liverpool bawa Arne Slot dengan Liverpool bawa Jurgen Klopp. Mungkin orang akan cakap corak permainan ada beza sikit-sikit, tapi mentality itu masih lagi sama. it's back, Dan Leverkusen setelah masuk second full season Xabi Alonso ni hilang beberapa player. Memang ada beberapa player yang masuk tapi tak gel lagi. Player macam Martin Terrier, macam Alex Garcia semua belum gel lagi, dan ada beberapa yang dah out dah pun. And dia kali Leverkusen kehilangan beberapa player yang akan boleh memainkan lah peranan penting dalam game tu. Liverpool pula dapat Konate balik. Konate sebab dia kan sakit tangan, tapi and rasa tak serius and kan. Arne Slot dah confirm dia akan available untuk game tu. Tapi sayang lah sebab Joe Gomez punya performance dalam game terakhir tu superb gila. Ya, aku rasakan dia deserve peluang untuk beraksi, dan mungkin dia akan dapat rotation dalam Mungkin dia beraksi akan dalam start juga Champions League, and kita tak tahu Konate kan. slowly Kau tahu masuk. satu- Macam Tsimikas dengan Robertson lah. Betul, satu player yang aku rasakan macam rugi sangat-sangat bila Leverkusen tak ada, dan akan tak ada untuk satu season ni, Amin Adli. Sebab dia boleh jadi that game changer. Bro, tapi tak ada. prediction bro. Straight to the points. Prediction kau untuk game ni. Aku merasakan akan kalah buat kali kedua ni Leverkusen season ni. Okey. 2-0 Liverpool. Aku masih lagi bitter yang Leverkusen tak disenaraikan sebagai team of the year dalam Ballon d'Or. Dan Xabi Alonso tak menang coach of the year. Manager of the year, yes. Okay guys, kita tutup cerita ni. Kalau nak cerita pasal benda tu, kita kena buat satu lagi episod yang khas untuk BDB ni. Kita akan berehat sebentar guys. Bila kembali selepas ini, kenapa Nizam Jamil tinggalkan Selangor? Kita akan korek sama-sama. Itulah dia, Nizam Jamil, antara manusia yang paling real pernah aku jumpa. Sebab aku berkesempatan untuk bekerjasama dengan dia sebagai seorang pandit. Aku sebagai host dulu ketika dia menjadi salah satu pandit dalam Liga Malaysia, mungkin 5, 6, 8 tahun yang lalu lah kan. Nizam Jamil kalau dilihat dalam 3 jurulatih yang terakhir perbandingan dengan Datuk Lim Tiong Kim, and of course Allah, aku dah lupa dah nama dia. Sekejap. Tan Cheng Ho. Tak, yang sebelah dia, Michael Fightenbeiner. Yes, tengok inilah panjang susah nak sebut nama dia kan. 20 perlawanan, 8 seri, 7 kalah, 8 kemenangan. Dan Nizam Jamil, rekod dia sebenarnya 2.10 adalah purata mata, cuma 0.4 je belakang dengan Tan Cheng Ho yang main lebih banyak game, 44 game. Dan kalau diikutkan rekod Nizam Jamil tempat kedua dalam liga, jauh meninggalkan tempat ketiga. Jangan lupa juga tempat pertama dalam saingan ACL 2 kumpulan H, dan juga finalis Piala FA. Tapi persoalannya adalah kenapa Selangor ada 5 jurulatih dalam 6 tahun, tak silap aku, ataupun 6 season. Kenapa? Itu persoalannya. Kenapa letak jawatan? Sebab ramai yang memikirkan ini bukan peletakan jawatan yang dilakukan secara berela. Okey. Dia seolah-olah macam, ada yang kata macam dipaksa.
aku dengar macam dah beberapa kali juga dia tender Dia resignation memang ni. nak tender, ya. Dia dah beberapa kali nak letak Tapi jawatan. di-block. Tapi di blok. Okey. Itu banyak orang kata persoalan. Kita straight to the point lah. Apa yang kita kita tahu. Kita dah tahu pasal perbualan telefon yang tular dekat media sosial. Allah. Kita straight to the point lah. Dia sendiri kata dia bengang dengan pengurusan. Okey. Kita tahu pengurusan ni dah pernah masuk campur dengan pemilihan pemain. Dah pernah masuk campur dengan even Bila cakap pemilihan pemain tu dalam konteks siapa yang patut beraksi di atas padang, siapa yang patut dibawa masuk. arwah ataupun mendiang B. Satyanathan pernah mengatakan tentang pemain K. Prabhakaran dulu yang dia tak nak mainkan sebab racism dan sebagainya. Dia minta untuk player baru tu tak jadi datang, pergi ke Felda dan sebagainya, tak ditunaikan. Last ada player yang di kalangan grup players dia sendiri yang dah tahu dia nak kena pecat, sedangkan dia baru tahu dia nak kena pecat. Macam mana berita tu boleh sampai kat player tu dan player tu pun hilang motivasi untuk main untuk dia. So benda ni kau faham tak campur tangan pengurusan tu. Dan pada waktu yang sama, Nizam Jamil sendiri tak pilih Abdi Hassan dengan si Syahrul Kalam. Walaupun dia kenal dan mungkin kawan baik. Dan ada beberapa player juga yang aku tak merasakan pilihan dia. Sebab Yang dalam gameplay- squad sekarang. Yang dalam squad sekarang. Sebab apa tau? Nizam Jamil ada satu game plan. Tapi ada beberapa player nampak macam tak suit langsung. Okey, faham. Itu yang apa yang Tapi mereka nampak masih lah. kekal dalam squad tu Tak, lah. kau fikir logik Nak buat macam mana takkan nak buang. Elif Amira, kau fikir logik Why would you as a coach, dalam kau nak persiapkan pasukan kau nak pergi Kedah ni, bertandang ke Kedah, kau nombor 1 dalam ACL 2. Kau menang dengan John Book. Yes, kau kalah dengan JDT 2 kali. Fine, tolak tepi lah. Bukan semua orang kalah dengan JDT. Okey. Bukan benda baru kan. Mana-mana manager Selangor PDRM je tak kalah dengan JDT. Betul. Datuk Tan Cheng Ho pun mengalami nasib yang sama. So, tak semestinya kau tak boleh mengubah season Selangor ni ataupun mengejar Piala Malaysia dan sebagainya. Banyak lagi option, even ACL 2 boleh So dikata. fans pun dalam posisi yang mana diorang nak persoalkan Nizam Jamil meninggalkan kelab ni pun dari segi aspek apa? Dari segi timeline, point of the season, like logik atau tak, is this the best time for you to like nak masukkan balik kelab tu dalam transisi baru untuk nak adapt balik dengan the new system, siapa-siapa, and then bila nak persoalkan siapa nama baru yang dibawa masuk, sure orang akan cakap okay lah nama-nama luar, whatever. Tapi persoalan yang akan fans persoalkan, and benda ni kita persoalkan setiap kali benda ni berlaku dengan Selangor, which is siapa yang akan say yes to this position, knowing that ada pertukaran sebanyak 5 jurulatih dalam 6 musim. Itu menunjukkan berapa tak sustainable-nya awak nak establish any kind of coaching system dengan pasukan ni, knowing that you're easily disposable just like that. Kita pernah nampak benda ni kat Eropah di mana bila pengurusan dah start try jadi football manager macam dekat Chelsea sebelum ni, biasanya ia tidak akan membawa resipi yang terbaik lah di atas padang. Betul lah. Dan itu yang kita nampak. Okay, fine. Walaupun Selangor secara amnya dalam 2-3 season yang terakhir adalah pasukan kedua terbaik di Liga Malaysia. Antara lah. Okay? Tapi hakikatnya untuk long term tak membantu kan? Ya, pada aku berapa lama kau nak nampak reshuffle kalah 2 kali dengan JDT, duduk nombor 2 atau nombor 3 dan repeat same proses yang sama itu setiap tahun, dan bukannya kau stick kepada seorang, dan walaupun permulaan nampak macam yes kau menang beberapa game tapi gameplay not the best. Mungkin itu apa yang fan duk cakap pasal Nizam Jamil. Itu antara benda, tapi tak bermaksud Nizam Jamil out lah. Bukan. Betul. Belum lagi pun. Sebab dah start nak nampak dalam beberapa game sebelum Nizam Jamil pergi, players dah nampak gel dan dah nampak orang kata ada keserasian tu di antara diorang dan juga Nizam Jamilnya gameplay. Betul. So, dan lepas tu pula, lepas Nizam Jamil keluar, ada beberapa benda lagi pula yang orang kata bongkar sikit-sikit. Pasal Ronnie, pasal Alex, kenapa diorang tak dalam squad, diorang dah tak injured. So dah macam-macam question mark, berapa banyak sangat tanda soal. Ada desa-desus mengatakan sampai pemilihan pemain atas padang pun dipengaruhi orang oleh pihak ketiga. Itu bukan daripada zaman Nizam je lah kan. Kita tengok komen. So nak pergi ke mana, satu soalan yang mana kita tak tahu. Nak Sebab start pada ada mana. fans yang aku sempat tanya dekat IG untuk bagi komen kenapa Nizam Jamil letak jawatan daripada pandangan mereka lah. Fazli Haziz ni bekas staff Astro Arena, juga pernah menjadi salah satu sebahagian daripada KL City Football Club. Dia kata management kurang support dia. Management sentiment macam fans, ambil import tak refer coach. Izzat Fadli katanya honestly Selangor too big for him to handle. See, ada juga golongan yang happy dengan decision Nizam Jamil letak jawatan. BDR Liman katanya sebagai fans neutral mungkin ada tekanan dari pihak management dari segi result. Wait a minute, kalau pasal segi result apa?
Lawan JDT? Mungkin aggregate 9-1 kalah dengan JDT dalam 2 perlawanan tu terlalu susah untuk dia sendiri telan, mungkin kita tak tahu. Tapi bila kita dengar perbualan telefon tu yang tular dekat media sosial tu, agak jelas bukan itulah isu dia. Okay. Isu dia memang dengan terus terang cakap dia bengang dengan pihak pengurusan kan. Dan ini yang bila dia dah kata macam tu, agak jelas lah memang ada masalah pengurusan. Pada aku, kalau nak cakap pasal Selangor terlalu besar untuk di-handle, tengok game lawan John Book, betapa beraninya letakkan orang seorang budak bernama Harith Haikal sebelah aku kapten. Itu tak bermaksud kau besar ke? Bukan itu je. Dia deliver bro. Dia deliver. Dia score gol. Adakah itu tidak bermaksud kau manager yang ada bola yang besar? Yes. Betul, aku setuju. Ya. Kerana cuma mental block ni apabila macam kita cerita dalam episod-episod sebelum ni, mental block Selangor ni bila lawan JDT je. Bila lawan mana-mana tim lain, yalah of course ada result yang hamba lawan PDRM apa semua tim-tim Tapi lain. corak permainan tu jelas. Players nampak jelas tahu apa yang mereka kena buat atas padang. And transisi daripada first half ke second half tu jelas. Tapi bila lawan JDT je, it's a bit obvious bila second half tu semua macam tak tahu nak buat apa. So aku merasakan aku merasakan ada satu soalan lah aku pada korang dua kan. Siapa calon terbaik kalau tak ambil coach luar? Siapa calon terbaik dalam negara dan kenapa nama dia Nafuzi Zain? Kenapa nama dia Nafuzi Zain? Macam mana siapa kau tahu? Dan kenapa nama dia Nafuzi Zain? Aku dengar nama Peter Sigurd pun ada dipetik. Okay. So aku tak pasti apa perikatan Selangor sekarang ni. Sebab selalunya bila keputusan terburu-buru macam ni, seolah-olah macam dah ada plan. Persoalan yang kedua yang follow up untuk soalan awak tu pula. Nama tu nak ke cakap ya kepada Selangor? Tak tahu sebab kontrak ni maybe dah nak habis pun. No, bukan masuk pasal kontrak habis or whatever. I'm saying like circumstances. Awak nak masukkan diri awak dalam posisi tu. Seberapa lama awak akan tahan? Lagi sustainable kalau awak dekat kelab lain. Apa janji yang Nafuzi Zain boleh bawa Selangor seperti mana Nizam Jamil bawa Selangor? Or lebih produktif. Nafuzi akan like, kenapa dia nak ada point ni dalam career dia untuk pergi ke Selangor? Knowing that dia akan lebih produktif dengan kelab lain. Dari banyak persoalan lah. Jadi lagi banyak persoalan pula. Itu yang ramai katakan benda ni akan jadi macam satu cycle. Sebab yalah bila kita dah sebut 5 jurulatih dalam masa 6 tahun, itu dah sedikit sebanyak memberikan gambaran macam mana nak ada momentum, macam mana nak ada pembinaan semula. Macam mana nak ada struktur kalau tak ada seorang pun jurulatih yang duduk situ lebih daripada setahun setengah ataupun 2 tahun kan. So itu mungkin isu yang paling sukar yang dialami oleh Selangor pada ketika ini, yang kita tahu ada sejarah tempur campur tangan. Mendiang B. Saitan pun pernah mengatakan tentang benda ni. Just berharap tak ada lagi dah lepas ni, tapi itulah, that's a big ask. Betul. So kita harapkan, kita doakan yang terbaik lah untuk Nizam Jamil, dan aku harap benda yang bocor tu tak menjadikan dia, yelah sebab bocor dekat media sosial, siapa yang berbual dengan dia tu, yang pergi bocorkan benda tu, entahlah kenapa kau pergi bocor kan. Tak tahu, kita harapkan tak ada masalah untuk Nizam Jamil dengan pihak pengurusan tu sendirilah untuk selesaikan dia punya package je lah, sebab dia letakkan jawatan, ditinggalkan kelab kan. Okey guys, kita beralih ke Liga Fantasi berbulu dengan Burn. Nak tengok dulu kedudukan poin aku untuk minggu ni. Lebih baik, jauh lebih baik. Akhirnya aku dapat Green Arrow. Aku naik daripada 3 juta ke 2.4 juta. Thanks Arsenal. 561 poin. Tak juga. Tak ada Newcastle players. Tak ada kaitan dengan Arsenal langsung. Aku bench Semenyo sebab dia lawan Man City kot. So selalunya bila kau pilih player untuk main dalam first 11, kau akan pilih berdasarkan jadual. Okay. So jadual aku kebanyakan ni macam Johnson lawan Villa, Rodgers lawan Spurs, dua-dua highline, so ada chances untuk diorang score. So diorang semua deliver. Aku sebenarnya 10 mata di atas ataupun 15 mata di atas safety, dan semua players aku majority ni perform kecuali Haaland, Calvert-Lewin dan Mbeumo je lah dengan defense aku lah. Selain daripada tu midfield aku hampir semua score goal. Salah captain aku. So tak ada komplain minggu ni. Awak happy Newcastle beat Arsenal tapi awak ada David Raya? Tak. Bila kau main fantasy ni, bro, kau kena faham. Tak ada sentimen. Tak ada sentimen. Faham je. Tak boleh ada sentimen. Faham. So that's why aku tak ada satu pun player Newcastle sekarang. Bukan sebab aku tak suka Newcastle ke apa. Kau kena faham, bila aku main fantasy ni, dia tak ada berkaitan sentimen langsung. It's tactical. It's all about your points. It's strategy. It's all about points. Yeah. It's all about performance. Nak tengok Aiman punya, kalau Ben dapat 55 saya tak poin. ada. Oh, Aiman Saya tak ada. Oh, kita tengok. Saya main fantasy sukan lain. Kita tengok kedudukan standing Liga ketika ini. Rezeki kita Afia Hasanah 711 tu satu penghinaan rasanya bila fikir kedudukan poin aku sekarang. Jurgen Kari 696, Syarul Helmi, Asmadi 12, Juan Abot Treka, Tualang 3, Kembuk 04, Angkai Yi, Muhammad Faiz. Okey, satu benda je lah aku nak buat disclaimer is aku tak guna lagi sebarang chip aku kecuali wildcard. Bila? So aku Selalunya still awak ada akan guna? aku punya
ramai dah guna triple captain, especially this season, sebab this season kita akan ada satu lagi chip which is called the mystery chip yang akan kita tahu cuma bulan Disember nanti. So that's why ramai yang dah guna triple captain awal-awal merasakan dah kurang double game week sebab dah tak ada replay FA Cup dan sebagainya. So that's why ramai guna chip awal. Raul Jimenez adalah cadangan aku untuk player untuk dibeli. Satu sebab harga dia masih rendah. Hari tu Andreas Pereira miss penalti, so dijangka dia adalah penalty taker terbaru untuk Fulham. Walaupun dia tak skor pagi tadi lawan dengan Brentford, tapi dia ada banyak situasi di mana Fulham control game tu dan sepatutnya Fulham skor lebih daripada 2 gol lah. Dia orang skor cuma dalam waktu kecederaan 90 minit ke atas kan. So Raul 5.8 striker yang kalau kau nak ganti Calvin Lewin macam aku, itulah salah satu option. Bruno mungkin terkejut Bruno Fernandes. Kenapa? Bukan sebab dia dah skor 3 gol dalam 2 game, tapi jadual Manchester United. Kau nampak hijau-hijau tu? Leicester Ipswich antara 2 game akan datang untuk Manchester United. New manager bounce, Ruben Amorim factor. Aku merasakan Sporting, Bruno dari Sporting ke Sporting. betul. Bruno on penalties lagi, baru skor 10 poin. Aku rasa momentum tengah cantik. Kalau berani ambil Bruno, inilah waktunya sebab jadual dia tengah cantik. And Manchester United akan berdepan dengan Leicester. again. Back to back, Leicester dan Ipswich dalam 2 game Sebelum akan datang. Leicester ialah PAOK dekat Eropah. Betul. Baguslah kau. Okay guys, ada apa-apa kata terakhir? Aiman Skaichi? Majulah bola sepak untuk kita untuk negara. Kalau I pula, selamat tinggal Nizam Jamil. Selangor miss you. Untuk I pula, lain kali tak payahlah screenshot lebih-lebih kan. Daripada musim lalu sampai musim ni kan. Ada yang troll football dah keluar dah screenshot terbaru. Kan? Ceritanya Awak tak berapa... itulah lumrah bola sepak kan. Awak tak berapa sopan episod ni tak berapa sopan. So hakikatnya Kena tunggu return leg. realitinya sama ada masa lagi title race on atau off, terpulang kepada anda semua. Yang penting Liverpool top of the table, Man City drop point, bersyukurlah Arsenal. Sampai di sini saja, kita akan jumpa lagi BDB pada minggu depan. Ingat, kita bukan pandai, kita bukan expert, kita sekarang minat bola sepak macam korang. This is Bulu dengan Ben. Jumpa lagi minggu depan. Bye.